Okey, so sekarang kita pergi kepada satu lagi jenis equilums, iaitu equilums jenis satu jenis close dan satu lagi open. Okey, antara jenis musical alat musical instrument yang menggunakan konsep open dan closed equilum ialah organ. Ni organ. Bukan organ manusia, ini organ sejenis apa tu, biasa dalam di gereja lah, organ yang digunakan oleh pemuzik ni. Di sini ada banyak apa tu, macam salur-salur, tiup-tiup, dan kat hujung bawah ni semuanya ialah tertutup dan di hujung ni terbuka. Jadi setiap tiup ni bawahnya tertutup dan atas terbuka, close and open. Okey. Jadi setiap bunyi tiup ini mempunyai panjang yang berbeza, L yang berbeza. Jadi frekuensi ini akan bergantung kepada panjang tiup ni. So selain itu juga kita juga boleh menghasilkan alat muzik sendiri. Contohnya seperti awek ni. Awek ni menggunakan di sini gelas-gelas yang disusun dan sebenarnya di dalam gelas ni ada air. Okey, ada air. So sebagai contoh, kalau kita ada banyak bekas-bekas air, contohnya kan, bekas air yang ini kosong, kemudian di sini kita isikan air, tinggi sikit, tinggi sikit, so lagi tinggi. So maknanya kat sini kan dia punya L dia telah berubah, L berubah, L dia semakin pendek. Jadi apabila equilum ni berbeza panjangnya, maka frekuensi pun berbeza. Jadi kita akan lihat macam mana, apakah hubungan antara frekuensi dan juga panjang tiup tu. Okey, jadi untuk jenis yang tadi tu, jenis yang okey, jadi untuk jenis yang kita katakan sebagai apa tu, tube, tube close at one end. Okey, kita ada tube. Tube kita itu bentuknya okey, hujungnya itu ialah tertutup. Kat sini tertutup, kat sini terbuka, open and close. Okay, apabila kita ada zarah-zarah dalam ni. Jadi sebelum ni saya dah cakap bahawa apabila kita mendengar muzik daripada tone daripada alat instrumen ini, bermaksud zarah-zarah di dalam itu telah membentuk standing wave, dan standing wave untuk fundamental frequency ataupun the first harmonic ataupun fundamental frequency berlaku apabila kat sini zarah yang tidak bebas. Sebab dia fix kat sini, dia tidak bebas, maka di situ kalau kita lukiskan dia punya apa tu, pressure profile kan. Sebelum ni kita belajar tentang pressure profile, maknanya dia tidak bergerak, dia berada dalam keadaan tertekan. Okey, maknanya zarah-zarah kat sini berada dalam keadaan compress. Di hujung ni dia free. Okey, dia free end, maka zarah di sini bebas untuk bergerak kiri dan kanan, bebas bergerak. Okey, jadi di sini kita akan ada apa tu, ruang reflection dan sini kita berada dalam keadaan compression. So apabila compress, maksud dia punya pressure dia tinggi kat sini. Pressure kat tinggi, lepas tu dekat sini pressure dia rendah. Okey, kita boleh lukiskan sebegini. Profil, pressure ni pressure. Okey, pressure dia tekanan tinggi, tekanan rendah, dan sini semakin tinggi. Okey, kita boleh buat dia punya twin dia juga. Okey, sama ada atas bawah, positif negatif. Okey, ini pressure. Okey, jadi untuk displacement profile macam mana? Displacement profile dia. Okey, kita lukis lagi semula. Kita ada fix end di sini. So kita anggap kita ada graf. Okey, graf kita ni graf sesaran X pada paksi X. Kita punya ni panjang dia L. Okey. Jadi di sini dia bebas, maka dia berada di amplitude maksimum, dan di sini dia apa tu tidak bebas, amplitude dia displacement dia minimum. Okey, jadi profilnya sebegini. Okey, saya lukis color lain. Okey, ini profil dia. Profil dia sebegini. Okey, ataupun
dia ada plus minus, maka kita boleh lukis dia macam ni lah, macam string apa tu, standing wave on string. Okey, begitu ya. Ini untuk first harmonic. Okey, ini untuk first harmonic. Dia punya hubungan panjang dengan dia punya lambda pertama. So kita tengok kat sini, dia ni kan dia tak cukup, dia tak sempurna satu gelombang. Kalau kita sempurnakan, dia macam kena sempurnakan satu cycle sebegini. Jadi dia macam tak sampai separuh, dan dia hanya 1/4 sahaja daripada kesempurnaan wavelength itu. Jadi dia 1/4 daripadanya. Okay. Jadi ini ialah displacement profile, di mana ini ialah node. Mana satu node? Okay, mana satu node? Okay, so yang ini ialah node. Displacement node, ini ialah displacement anti-node. Okay, jadi untuk dia punya pressure profile pula, okay, kita copy je saja sini. Ialah low pressure, this is a high pressure. So, ini So low pressure is a node, pressure node. This is pressure anti-node. So dia terbalik. Okay, so kita ada hubungan V sama dengan F1 lambda 1, iaitu F1 bersamaan dengan V per lambda 1 bersama dengan V per 4L. Kan? Okay, sekarang kita tengok pula untuk profil yang kedua, iaitu second harmonic. Second harmonic. Okay, second harmonic ataupun first overtone. Okay, jadi kat sini dia punya di sini confirm kat sini kena confirm dia punya note. Kita kena confirm kat situ ialah note dia. Yang ini mesti mesti dia punya anti note. Okey, kemudian dia sebegini. Dan begini. Ini ialah first overtone. Okey, first overtone. Okey. Dan kita boleh lukiskan dia punya kembar dia lah. Okey, kemudian kita tuliskan dia ialah L bersamaan dengan kita tengok dia ni dia pun tak cukup sifat juga. Dia tak cukup sifat satu lambda. Okey, kita cukup sifat satu lambda, dia ialah 3/4 lambda. Okey. Lambda 2. Okey. Jadi bila kita buat persamaan seperti sebelum ini, kita akan dapati bahawa L sama dengan N 4 lambda N. Dan kita perhatikan N ni sebenarnya dia bukanlah 1 2 3 4, dia 1 3 4 nombor ganjil. Jadi kat sini kita tak boleh letak dia lambda 2, kita kena letak dia lambda 3. Dan ini bukanlah second harmonic, ini ialah third harmonic. Dan dia first overtone. Okey. Okey, jadi untuk jenis tube closed at 1N ni, kan dia ada first harmonic, third harmonic, fourth tak ada. Fifth harmonic, dia selang satu. Okey, kita lukis pula dia punya pressure profile. Profile dia macam mana. Okey, so kita perhatikan dekat sini mestilah dia low pressure. Dekat sini mesti high pressure, sama di sini ataupun sini. Okey, jadi kita lukiskan sebegini ke bawah. Okey, kembar dia macam ni. Okey, so kat sini kita ada anti-node. Kita ada node. Kita silap. Okey, kita ada kat sini node. Lepas tu kat sini kita ada anti-node. Yang kat sini ialah node lagi semula. Okey, node, anti-node, node, anti-node. Okey. So, kalau kat sini kita ada node.
kat sini kita ada note lagi kan. Okay. Note, anti-note, note, anti-note. Okay, macam tu. Okay. So kita ada hubungan macam ni untuk jenis ini, iaitu N ni mesti 1, 3, 5. Dan satu lagi hubungan iaitu frekuensi Fn sama dengan NF1. Okay, ini sama juga macam sebelumnya, cuma N ni dia tak boleh 1, 2, 3, 4. Dia mesti 1, 3, 5, 7. Dia nombor genap. So, ini khas untuk tube close at one end. Kalau salah satunya tertutup, maka kita gunakan rumus yang ini. N tu mesti 1, 3, 5. Okay, bukan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ada first harmonic, third harmonic, fifth harmonic dan seterusnya. Okay. So persoalannya macam mana pula untuk jenis yang tertutup dua? Okay, so yang ini jenis ni kita tak ada masuk dalam silibus kita. Dan kalau kita tengok pun macam mana kalau dah tertutup, macam mana nak berbunyi, nak sound nak keluar kan. Tapi ini jenis yang tertutup both end tak ada. Kita tak consider dalam silibus kita. Yang kita ada ialah open at both end ataupun close at one end. Yang dua-duanya berbeza dia punya end dia. Okay. Okay, so saya harap kita dapat bezakan di antara dua ni. Dan anda semua boleh lukis first harmonic, second harmonic punya displacement profile dan juga pressure profile.